itu saya dah umum. Saya nak meletak jawatan, saya tak nak lagi. Mereka bangkit bangun, mengesahkan. Itu dibuat oleh Perhimpunan Agong. Saya tak fikir ada parti lain buat macam itu. Tidak, saya lawak je. Isteri saya, orang pun tahu sejak dulu sampai sekarang tidak pernah terlibat. Cuma pasal dia hadir pada itu, saya duk kata aja. Padahal keputusannya saya akan beransur berundur. Itu pasti, saya tak payah nak orang kata selindung perkara itu. Kalau dulu pergi masuk restoran tak payah tanya, makan je, lepas tu bayar bil, tak panjat. Kalau saudara buat sekarang ni, pergi order itu macam biasa, minta bil, tengok bil tu lama-lama. Pasal bil ni tak sama macam bil kita bayar dekat setahun yang lepas. Kita sering mencari Abah. Setiap petang kita tunggu depan televisyen, apa Abah nak umum hari ini? Abah nak teruskan lockdown? Abah nak buka sekatan pergerakan? Masa tu semua rakyat dah susah sebab hilang pekerjaan, dah tak boleh berniaga. Korang semua rindu tak Abah? Hari ini saya Fazli Zainul akan membawa Abah bertemu korang. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8. Assalamualaikum, apa khabar Tan Sri? Waalaikumsalam, alhamdulillah, sihat. Selamat datang Tan Sri ke program interview Sinar Harian. Tan Sri, tetamu kedua kami Tan Sri untuk program kali ini. Kali pertama, kita bawa Perdana Menteri yang ke-4 dan yang ke-7, Tan Sri Perdana Menteri ke-8. Tan Sri menjadi Perdana Menteri ketika pasca COVID. Ketika COVID, mungkin ketika itu satu cabaran Tan Sri. Sehingga Tan Sri dah bersara menjadi Perdana Menteri. Tapi Tan Sri masih ahli politik. Tak tahu lagi bila nak bersara Tan Sri, Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tan Sri, ketika jadi Perdana Menteri itu, apa yang membuat Tan Sri teringat-ingat sehingga kini? Yang Tan Sri rasa, aku tak settle lagi lah. Aku kena settlekan benda ni. Pertama, terima kasih pada Sinar Harian berikan saya peluang untuk diwawancara. Ingat saya ialah kerana pada waktu itu yang paling utama yang menjadi perhatian kita ialah soal isu COVID-19 yang melanda negara waktu mana saya mula saja mengambil jawatan sebagai Perdana Menteri. Tarikhnya ialah 2020 pada 1 Mac. Jadi dalam tempoh saya menguruskan COVID, itu satu yang saya fikir paling mencabar kerana tak pernah kita duga pandemik sebesar itu berlaku seluruh dunia, tak terkecuali Malaysia. Tidak ada satu formula ataupun tempat untuk rujukan bagaimana kita nak menguruskan masalah wabak yang besar ini. Tapi apapun, saya fikir semua rakyat sudah tahu kita mengambil langkah yang paling cepat, segera mencari jalan untuk mendapatkan vaksin, menyediakan segala tempat kemudahan, rawatan dan pelbagai-bagai tindakan yang kita ambil untuk membantu supaya kes COVID tidak membawa suatu musibah besar pada negara. Jumlah kematian seingat saya ialah hanya 30,000 saja dengan populasi kita lebih 30 juta. Jadi ini berbanding dengan negara-negara lain adalah antara yang terendah. Bermakna tindakan segera yang kerajaan ambil sudah dapat menyelesaikan masalah itu setidak-tidaknya dalam tempoh yang tidak berapa lama. Kalau saya imbas kembali, mungkin saya kata kalau berlaku lagi, kita boleh menggunakan pengalaman ini untuk menguruskan situasi dengan agak lebih baik lagi. Tapi apapun dalam keadaan yang agak terdesak, waktu mana tak ada tempat untuk rujukan, itulah langkah yang kita ambil. Keduanya yang saya berfikir ialah soal menguruskan hal ehwal rakyat. Ini soal saya biasa sebut ada makanan di atas meja. Kerana waktu itu berlaku, kita telah mengenakan sekatan pergerakan MCO, PKP dan sebagainya. Kita menghalang orang keluar untuk bekerja. Jadi saya tahu kesannya amat besar kepada kehidupan rakyat. Pendapatan tidak ada, urus niaga tak boleh dijalankan dan sebagainya. Tapi kita ambil langkah yang besar yang saya tahu menyediakan pakej ransangan 8 pakej besar, 530 bilion. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Dan saya kira saya tidak ralat kata orang pun dengan langkah yang telah kita ambil telah menyelamatkan ekonomi negara. Ini jarang orang bincangkan. Dia fikir agaknya keadaan akan menjadi seperti biasa. Tapi tindakan tegas kerajaan waktu saya pimpin menyediakan
pakej-pakej yang perlu untuk membantu peniaga, untuk membantu rakyat biasa, membekalkan barang, menyediakan pakej ransangan seperti subsidi upah, moratorium, pengeluaran APF, saya tak payah sebut lah, Fadli tahulah. Itu telah membantu mengurangkan kesan daripada COVID-19. Yang penting ialah ekonomi kita sudah pulih dalam satu tempoh yang tidak begitu lama. Jadi saya fikir itu penting untuk kita peringatkan, dan saya fikir tindakan yang saya ambil di waktu itu adalah sesuai dengan keadaan kita tidak ada pengalaman menguruskan hal-hal wabak sebesar ini. Dunia semua tak ada pengalaman. Semua tak ada pengalaman. Semua kita try and error, alhamdulillah kita berjaya pada kali itu. Dan ada recognition, pengiktirafan daripada badan-badan antarabangsa seperti World Bank. Saudara boleh rujuk kenyataan World Bank bahawa mengatakan Malaysia adalah antara negara yang paling berjaya menguruskan ekonomi dalam keadaan yang agak sukar. Bantuan-bantuan yang saya sebutkan tadi, dan akhir daripada itu selepas kita keluar daripada wabak COVID, bila diisytiharkan pertumbuhan ekonomi negara, kita mencatat 8.7%. Sekarang ni berapa? Tak ada COVID. Yang ini waktu COVID, keluar COVID kita punya ekonomi tidak runtuh, tapi pertumbuhan ekonomi masih dapat terus meningkat sebesar itu. Itu satu daripada. Dan pengakuan daripada pihak World Health Organization, Badan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang menyatakan antara negara yang paling agak berkesan menguruskan wabak ini ialah Malaysia. Bukan saya kata, World Health Organization. Cara tindakan kita dan sebagainya itu telah pun ada diiktiraf oleh badan-badan antarabangsa. Tan Sri, jumpa orang politik ni kita kena ada sikitlah selingan dengan politik tu, sebab pemilihan bersatu akan diadakan pada hujung minggu ni 26 hari bulan bagi Sayap, dan 2 November kepada peringkat bahagian dan Majlis Pimpinan Tertinggi keseluruhannya. Sebagaimana timbalan Presiden dan Presiden, kita dah tahu dah Presiden kekal Tan Sri, timbalan yang mana tidak akan dipertandingkan, yang calon tunggal adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tan Sri, MPT telah memutuskan keadaan ini untuk mengekalkan Tan Sri dan memilih Datuk Seri Hamzah tanpa bertanding. Adakah ini menjejaskan demokrasi dalam parti? Tidak. Demokrasi kita ni sihat. Sejak awal tertubuh parti pun, prinsip demokrasi itu memang kekal dan tegas disebutkan dalam perlembagaan. Jadi langkah-langkah yang kita ambil itu ikut keadaan dan situasi. Macam soal pemilihan yang kita hadapi pada masa yang lalu. Ini ialah kali kedua. Semua berjalan dengan lancar, tak berbangkit soal tak ada demokrasi dan sebagainya. Dan selepas itu, tempohnya 3 tahun sekarang ni, sampai lagi masa untuk ada pemilihan sekali lagi. Masih kita teruskan. Itu prinsip demokrasi. Kalau tidak, tak payah demokrasi. Timur semua sekali bulat-bulat, siapa yang ada kekal sampai bila-bila? Tak ada. Cumanya dalam situasi dan keadaan terkini, pihak Majlis Tertinggi berpandangan kalau kita lepaskan begitu saja dengan tidak ada panduan tertentu untuk mencegah katalah perbalahan, perpecahan, sebagai contoh kerana pertandingan agak begitu sengit, maka Majlis Tertinggi menerusi kita punya retreat yang diadakan di Gopeng beberapa bulan yang lepas, mencadangkan supaya Presiden boleh memainkan peranan, memberikan nasihat tentang bentuk rupa kepimpinan yang kita nak bina selepas pemilihan ini. Jadi lepas tu dia berikan saya macam mandat. Saya tak pandai buat kerja macam ni, tapi disuruh saya juga pasal mereka bimbang kalau tak ada satu bentuk panduan, maka parti boleh menghadapi masalah dan perpecahan. Jadi itu dah diputuskan oleh Majlis Tertinggi. Ya, lepas tu saya mengambil langkah-langkah untuk mengadakan perbincangan. Ini secara inklusif, bukan eksklusif. Bincang seorang dua ya, tidak. Panggil ramai, hampir separuh dari Majlis Tertinggi nak bertanya apa pandangan mereka tentang hala tuju dan barisan pimpinan ke hadapan, dan mereka mencadangkan antara itu ini. Lepas itu menyerahkan semuanya kepada saya untuk menyenaraikan siapakah bakal yang sesuai. Macam kedudukan saya sebagai Presiden tu, saya tak sebut apa-apa. Ini diputuskan oleh
Perhimpunan Agung setahun sebelum tu. Ingat waktu itu saya dah umum, saya nak meletak jawatan, saya tak nak lagi. Mereka bangkit bangun, mengesahkan. Itu dibuat oleh Perhimpunan Agung. Saya tak fikir ada parti lain buat macam itu untuk mengekalkan kedudukan Presiden. Jadi itu adalah satu penghormatan pada saya dan saya fikir kerana desakan begitu kuat, saya terimalah. Nah, inilah kedudukan saya. Dan lepas tu jawatan lain, timbalan dan sebagainya. Saya bincang dan ronding. Sebab itu saya namakan Datuk Seri Hamzah. Pasal dia adalah Ketua Pembangkang. Dia adalah Setiausaha Agung Parti. Mana pengalaman dan sebagainya itu secocok dan sesuai kalau beliau diberikan tugas mengambil tempat Datuk Peja yang sekarang ini menjadi timbalan. Bukan kita nak buat apa, Peja pun tak faham, dah bincang, dia kata tak apa, saya bersedia berundur dan sebagainya. Tapi saya kata tak payah berundur lah, berundur setapak aja. Kalau boleh mengisi satu daripada kekosongan jawatan naib presiden. Ya? Yang lain tu mungkin sudah ada, boleh dikekalkan. Jadi ini tidak menyatakan bahawa Majlis Tertinggi membuat satu keputusan hanya membenarkan orang ini saja bertanding. Tapi itu adalah satu daripada perkara yang mereka serah pada saya untuk saya senaraikan. Jadi itulah yang saya telah buat. Tapi lepas saya senaraikan, kalau ada pihak kata saya pun berhak tanding, kita tak sekat. Cuma tak selari dengan keputusan pihak Majlis Tertinggi itu. Itu terserah pada perwakilan lah untuk buat keputusan. Masih ada pemilihan. Kalau tak ada pemilihan langsung, tak ada langsung, itu dah dikatakan tidak ada demokrasi. Itu cara yang saya fikir wajar supaya mengekalkan keharmonian dalam parti, perpaduan dalam parti itu penting dan ini tak boleh kita abaikan. Tan Sri, macam Tan Sri sebut itu adalah setahun lepas Tan Sri umum letak jawatan, lepas tu didesak untuk tarik balik. Tak salah saya masa tu Tan Sri ada cakap Puan Sri pun ada memainkan peranan. Saya lawak je. Fadli pun tak faham. Tan Sri takut isteri kau macam mana ke? Isteri saya orang pun tahu sejak dulu sampai sekarang tidak pernah terlibat. Cuma pasal dia hadir pada itu, saya duk kata aja. Padahal keputusannya saya. Bukan dia buat keputusan, saya ikut cakap dia. Itu silap. Tapi itu dah saya dijelaskan. Dan ahli pun tahu. Ini keputusan saya, takkan isteri saya yang memutuskan. Itu tak betul lah. Itu sebagai cara saya menyembahkan supaya tak ada tension sangat. Faham-faham lah. Tan Sri ada sebut tadi menserahkan keseluruhan keputusan kepada Presiden. Keputusan yang Presiden buat, ada tak pihak-pihak yang tak senang dengan meletakkan sebagai seorang individu saja? Ya, kerana kita mengamalkan demokrasi masih segar. Walaupun saya diberikan mandat dan saya menghormati mandat Majlis Tertinggi dan saya putuskan berdasarkan perbincangan dengan hampir semua. Jadi bila kita dah sampai ke peringkat di mana saya menyenaraikan siapa nama itu, maka itulah yang saya telah acukan. Jadi sepatutnya kalau ikut amalan yang biasa, semua pihak harus hormati. Tapi kerana kita ni ada pihak-pihak yang punya sebab musabab dia sendiri, ya, dan dibuat keputusan umpamanya dia nak bertanding juga. Apa yang saya boleh buat? Saya tak boleh buat apa-apa, tapi pasal perlembagaan membolehkan. Cara yang kita ambil itu bukan bercanggah perlembagaan, adalah sebagai untuk menentukan parti kita tidak akan berpecah. Tapi kalau selepas itu berlaku macam kita lihat sekarang ini, saya serahkan pada perwakilan lah untuk mereka buat keputusan. Itu akhirnya perwakilan yang putuskan juga, bukan Presiden yang putuskan. Tan Sri, mungkin sekarang zaman transisi Presiden, mungkin satu penggal lagi akan bertukar, orang lain akan naik Presiden. Untuk tempoh 3 tahun, Tan Sri nak kepimpinan macam mana yang ada dalam parti, baik daripada timbalan Presiden dah kita tentukan, daripada naib Presiden, daripada peringkat bahagian, macam mana Tan Sri perlukan? Saya fikir waktu mana saya diberikan amanah itu untuk menyusun lapis tu, itulah faktor yang saya ambil kira. Kerana saya tak boleh kekal lama lagi. Saya pun dah beritahu dahulu bahawa ini mungkin penggal akhir saya. Ataupun saya mungkin lebih awal daripada itu boleh menyerahkan parti pada pihak yang saya fikir boleh memikul tanggungjawab, meneruskan perjuangan bersatu. Sebab itulah antara faktor yang saya mikir barisan pimpinan ni, kebetulan mereka ni antara orang-orang yang agak ada pengalaman di jawatan parti, ada yang kedudukan di parlimen sebagai contoh, dan ada yang agak berani bersuara lantang, ada ilmu dan hubungannya baik hampir dengan semua pihak. Jadi itulah bentuk yang
kemungkinan besarnya boleh diberikan amanah untuk menajui parti untuk tempoh-tempoh ke hadapan. Saya akan beransur berundur. Itu pasti. Saya tak payah nak orang kata selindung perkara itu. Dan sampai masa pimpinan baru dengan tim yang sudah pun kita bentuk, termasuklah yang akan dipilih dalam majlis tertinggi ni. Itu siapa yang kita dekat 80 orang nak masuk bertanding. Akan diputuskan nanti oleh perwakilan, pilihlah sesiapa. Jadi diharapkan inilah tim yang akan memikul beban untuk berhadapan dengan PRU ke-16 yang akan datang. Besarnya, itulah antara tugas yang mereka harus laksanakan. Sebab itu bagi saya sebagai founder, pengasas pada parti dan juga presiden, apalagi Pengurusi Perikatan Nasional, saya ambil kira semua faktor itu supaya setidak-tidaknya sebahagian apa yang telah pun kita laksanakan dapat diteruskan, tetapi menambah baik benda-benda yang belum kita laksanakan. Saya fikir ada soalan yang saudara nak kemukakan, mengatakan base Bersatu ni agak masih lemah. Saudara fikir dalam tempoh efektifnya 6 tahun saja, sejak tertubuh rasmi 2016, 6 tahun saja, Bersatu kalau banding rekod dengan parti-parti lain yang sudah tertubuh lebih awal daripada kita, yang sebahagiannya sudah hilang entah ke mana, dah mati tidak ada bernisan. Kita tidak nak membanggakan diri mengatakan hanya dalam tempoh itu saya sudah ada mempunyai hampir 90 ahli parlimen dan adun dalam parti saya, dan berada dalam kerajaan 4 buah negeri di utara daripada Bersatu bersama dengan PAS. Sapu bersih dan lain-lain lagi lah kekuatan kita. Jadi sebab itu bagi saya, kalau banding dengan pihak yang lain, saya fikir kita sudah mara hampir ke depan, lebih awal daripada itu. Bergantung pada cara pengurusan parti, kepimpinan parti, dokongan ahli-ahli termasuk orang baru, orang muda. Jadi kita dah sampai ke situ. Jadi saya ada dengar orang membandingkan parti saya dengan PAS sebagai contoh. Bolehlah banding, tapi PAS sudah lahir lebih 73 ke 75 tahun, ataupun UMNO atau parti-parti lain. Kita tak sampai 10 tahun saja. Jadi mana memang ada perkara-perkara yang perlu kita ambil kira supaya kedudukan parti kita akan bertambah lebih kuat di masa akan datang. Saya bukan jurucakap parti Tan Sri, tapi bermakna transisi ini sedang berlaku. Biar tempoh matang tu baru, sebab baru terlalu muda, baru 6 tahun. Betul begitu. Dia akan mengambil masa. Pasal ni satu proses. Kepimpinan ni bukan satu perkara yang boleh dinoktahkan. Dah cukup. Tak boleh. Pasal apa? Pasal situasi geopolitik global ataupun di negara kita ni sentiasa dinamik, berubah. Bandingkan 2 tahun dulu dan tahun sekarang, apa yang berlaku di luar sana. Dan ini memerlukan tahap keupayaan kepimpinan yang lebih jitu, yang lebih bijaksana. Mungkin saya telah menguruskan satu tempoh dulu. Itu waktu zaman saya awal-awal dulu. Tapi waktu ke hadapan, saya tak tahu. Dan ini bergantung pada kebijaksanaan kepimpinan yang akan menrajui parti untuk masa-masa ke hadapan. Bagaimana menangani isu-isu baru, bagaimana nak menguruskan parti dalam keadaan yang situasi baru, berhadapan dengan situasi pilihan umum ke hadapan yang mungkin berbeza, macam-macam masalah. Ambil kira tentang soal pengaruh media sosial, pengaruh pihak-pihak influencer yang lain yang boleh membawa kesan kepada macam mana kita nak bentuk hala tuju kita ke hadapan. Bersatu sudah ada, tapi mungkin dalam tempoh setahun, 2 dia akan berubah. Jadi siapa yang akan menrajui parti, itulah yang bertanggungjawab untuk menentukan keadaan parti kita masih terus, orang kata, kekal, masih disokong dan mendapat tempat dalam pemikiran rakyat dalam negara kita. Kalau 3 tahun lagi, mana Tan Sri akan masih lagi mengetuai dalam pilihan raya ke seterusnya nanti? Masih ataupun sempat tidak lagi? Tidak, maksudnya Tan Sri ada nampak ke bibit-bibit untuk Tan Sri halfway untuk minta Tan Sri dah cukup masa dah, Tan Sri rehat lah. Pertimbangan yang saya harus fikirkan. Pasal saya banyak pengalaman, saya akan lihat sekiranya kepimpinan baru yang akan bersama saya ini berkaliber dan juga mungkin sudah bersedia untuk berdapat, saya fikir sampai masa saya boleh serahkan pada mereka. Ada pihak dalam parti melihat macam Tan Sri ni
dia macam mana? Abah kan dia, okey, anak-anak semua dia layan sama je, dia tak ada tim A, tim B, dan Tan Sri ni macam mana saya cakap, dia lembut lah Tan Sri ni kepada ni. Adakah sikap Tan Sri ni menyebabkan kata-kata di luar ada tim A, tim Tan Sri, tim A, tim B, tim C? Biasalah politik. Seaman mana pun parti itu akan ada orang kata ada tim A, tim B, tim C. Saya ingat pada zaman jahiliah saya dulu pun bersama dalam parti-parti lain pun timbul tim A, tim B sampai berpecah. Kes bawa ke mahkamah dan lahir semula parti baru. Sebagai contoh, kita taklah setahap itu. Kalau tak ada, agak orang kata tak realistik. Tapi pasal ini cita-cita manusiawi lah. Ya, mereka lebih selesa dengan pihak ini, mereka lebih kenal pihak itu, mereka tak biasa dengan sana. Itu biasa. Tapi bagi saya yang penting bukan tim-tim itu. Penting adakah semangat kesatuan dan perpaduan itu masih wujud. Bagi saya sehingga ini masih ada. Dan saya sebagai dikatakan abah atau pengasas pada parti ini tidak melihat ada perbalahan. Ya, ada. Atau perpecahan. Tapi media kat luar ramalah ini lawan ni, siapa ini nak lawan. Tak ada kan. Jadi itu bagi saya satu daripada orang kata cubaan mungkin pihak-pihak musuh parti yang suka nak melihat bersatu ni berbalah dan berpecah. Tapi kami sedar perkara itu dan sebab itu kami masih pertahankan pendirian kami dan kedudukan kami bekerja sebagai satu pasukan. Kalau tidak, parti tak boleh bergerak. Mesyuarat pengurusan kena ada tiap-tiap minggu. Dalam pengurusan tu siapa? Timbalan, Suzagong, Ketua Pemuda, Ketua Amadas, semua duduk bersama-sama menguruskan parti. Jadi kalau hal begini berlaku, maka panggil seorang tak datang, tak boleh. Jadi sebab itu bagi saya tidak berbangkit isu perbalahan, perpecahan dalam bersatu. Yang kalau disebutkan oleh pihak terluar tu, mereka ada muslihat, ada nawaitu lah orang kata yang tidak baik bagi kita. Itu bagi kami tak akan menjadi satu halangan ataupun sekatan untuk kita bekerja sebagai satu pasukan. Tan Sri mahukan kepimpinan bagaimana Tan Sri untuk kali ini? Ya, maknanya kalau saya sebutkan tadi, biasanya parti ini akan berganjak satu tahap sampai ke peringkat macam dia adakan pemilihan. Apa tujuan pemilihan? Pemilihan bermakna ialah untuk kita menilai tahap keupayaan pemimpin-pemimpin yang ada dalam parti kita. Dan siapa yang dipercayai oleh majoriti, bukan oleh presiden, itulah yang terpilih untuk memimpin parti masa-masa depan. Jadi kalau saya lihat yang lepas dengan sekarang, sewajarnya kehadapan dia makin kuat, makin kukuh, takkan makin lemah. Dan orang yang terdidik, yang berpengalaman makin ramai. Saya tengok malam tu kita adakan di mana di Perak, program memperkenalkan calon, barisan yang nak bertanding ramai. Dan saya fikir kalau disebutkan dia punya latar belakang, pengalaman, apalagi kelayakan dan kelulusan, sebahagian besarnya berkelayakan, berkelulusan. Ini satu yang menggembirakan saya. Tapi tak semualah akan dari situ. Sebahagian saja terpilih. Tapi soal keduanya, dia mesti bekerja sebagai satu pasukan. Dan didokong oleh sayap-sayap. Kita ada Sri Kandi, kita ada Mada, Armada, kita ada Sri Kandi Muda. Kemudian sampai ke bahagian pecawangan. Itu sistem yang kita telah tubuhkan. Masih perlu usaha dibuat untuk mengukuhkan. Itu saya tak boleh elakkan. Tapi setidak banding dahulu awal penubuhan dengan keadaan yang ada sekarang adalah lebih baik, lebih kukuh. Jadi saya mahu melihat kepimpinan inilah maju ke depan, bertanggungjawab, boleh memikul amanah, tahu di mana kedudukan kita, isu-isu negara, isu-isu bangsa yang perlu diperjuangkan. Ini perlu ada dan ini telah pun wujud dalam kepimpinan bersatu yang ada sekarang. Ada portfolio yang telah ditubuhkan untuk jaga itu, jaga ini supaya semuanya mahir mengetahui isu-isu. Lagipun kita sebagai pembangkang sekarang, kalaupun kita sebagai kajian, hal seperti ini masih penting supaya kita tak boleh ambil sambil lewat. Kenapa? Kerana saya tahu di luar sana rakyat memerhati apa yang kita buat, apa kita tak buat, suara kita, tindakan kita dan perkara yang kita ketengahkan itu adalah sesuatu yang relevan dan ada jawapan pada masalah itu, bukan cuma menjadi pembangkang tapi tak ada apa-apa cadangan dan usul. Jadi ini tidak akan diterima baik oleh pengundi. Itu kita ambil kira semua. Jadi mana kalau saya tanya macam mana bentuk, ya bentuk yang lebih kuat, bentuk yang lebih bertenaga, ilmu,
kemahiran dan keupayaan. Bagi saya itu penting. 26 Oktober dan 2 November adalah mungkin masa yang dah singkat untuk pemilihan. Tapi kita dengar setakat ni dah ada 15 bahagian tak boleh melaksanakan pemilihan dan pengundian. Terbaru semalam Jasin dan Ketua Bersatu Melaka pun melahirkan kata ada tangan-tangan gaib yang cuba menghalang. Apa yang berlaku sebenarnya dalam 15 bahagian? Kita sudah menjadi parti yang agak besar. Dari segi bahagian hampir 202 bahagian. Ya, saya fikir lebih besar daripada UMNO sampai ke Sarawak pun. Ya. Keduanya UMNO kita 219 parti berbanding dengan parti-parti lain pun baru. Kemudian kita ketiganya berhadapan dengan situasi baru di negeri Sabah. Waktu mana berlaku pengkhianatan yang lepas, kita terpaksa bentuk semula. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan ada sedikit sebanyak isu dan masalah. Saya fikir kalau tak ada masalah dalam mana parti pun agak luar biasa. Tapi saya tak fikir penting sinar harian nak korek sampai ke bawah, nak tanya apa hal berlaku. You nak tahu menang ke kalah, sah ke tak sah, itu penting. Tapi ini pengurusan parti dan Jawatankuasa Pengurusan yang dipimpin oleh Setiausaha Bendahari Timbalan Presiden dan Setiausaha Agung dan lain itu bersidang. Hari ini pun mereka bersidang untuk melihat kalau ada isu-isu tertentu bagaimana nak diselesaikan. Itu dibuat dan penyelesaian itu ialah bergantung pada situasi dan keadaan. Saya tak nak sebut bahagian mana apa mungkin paguh pun ada masalah. Bagi saya itu biasa. Tapi yang penting selesaikan masalah. Persidangan boleh diadakan mengikut jadual. Mereka yang layak untuk hadir ke persidangan diberikan hak untuk masuk ke persidangan dan hak untuk memilih. Itu penting. Sebab itu peringkat sekarang ini memang perlu pengurusan meneliti situasi supaya kita tidak mahu dengan sebab satu dua masalah yang berbangkit boleh menjejaskan kelangsungan bersatu sebagai sebuah pertumbuhan politik dalam negara kita. Jadi itu sebab kita nak meneliti secara terperinci supaya semuanya agak teratur lah, tak bercanggah dengan perlembagaan dan undang-undang negara. Seterusnya kita beralih dengan perkembangan isu semasa Tan Sri. Macam Jumaat lepas, belanjawan dibentangkan dengan nilai lebih kurang 421 bilion di mana ada beberapa subsidi yang akan ditarik untuk T15 yang kerisauan rakyat mungkin pada pertengahan tahun depan mana penyelarasan semula subsidi around 95. Tan Sri melihat perkembangan bajet ni dan untuk rakyat macam mana? Ya, ini penting. Saya pun besok akan berucap membahaskan belanjawan ini di Parlimen. Ada perkara-perkara tertentu yang saya akan berikan perhatian dan juga memberi pandangan-pandangan lah. Walaupun dikatakan belanjawan ini belanjawan terbesar. Tiap kali ada belanjawan, dia lebih besar dari belanjawan sebelum itu. Tapi itu bukan soal pokoknya. Soal pokoknya bagaimana wang itu diperolehi dan dibelanjakan. Dan tindakan-tindakan yang kerajaan yang ada hari ini buat untuk umpamanya mengenakan cukai, menyelaraskan subsidi diesel yang telah dibuat dan pengumuman tentang penyelarasan RON 95. Habis lepas itu kita ambil kira juga dengan bantuan-bantuan yang dia umumkan, bantuan rahmah dan sebagainya itu. Tetapi isu paling besar yang kita telah sebutkan, yang ini berulang lagi dan akan saya sebutkan juga di Parlimen, ialah soal bebanan kos sara hidup. You umum apa pun lah. Tapi realitinya tak sama dengan data dan fakta yang dibentangkan dalam belanjawan. Umpama dia kata kadar inflasi sudah menurun, macam-macam hal berkaitan dengan hutang negara. Tapi realiti di bawah tu sebahagian besar rakyat kita, terutama dalam kumpulan B60, malahan M40 yang sudah tinggal dah 20% saja, ialah hidup masih susah. Saudara pun tahu, saya pun tahu, yang di sini pun hadir, dapat tahu kedudukan sebenar di bawah itu, iaitu kos harga barang-barang yang sudah melambung tinggi. Kita ada pengalaman. Kalau dulu pergi masuk restoran tak payah tanya, makan je, lepas tu bayar bil, tak panjat. Kalau saudara buat sekarang ni, pergi order itu macam biasa, minta bil, tengok bil tu lama-lama. Pasal bil ni tak sama macam bil kita bayar dekat setahun yang lepas. Pasal harga sudah melambung.
bukan 1%, 2% macam dia kata naiknya inflasi ke, turun inflasi, tapi 10%, 20%, 25%, 30%. Umum aja kata diesel hari itu akan diselaraskan harganya, diapungkan harganya. Besok syarikat-syarikat telah mengumumkan kenaikan harga. Jadi realiti sekarang ini masalah rakyat. Bajet mungkin sedap dengar lah, dapat bantuan itu naik, ini naik itu, macam contoh soal isu kenaikan minimum wage. Kalau secara umum orang sukalah, siapa pekerja yang terlibat, gaji dah naik. Tapi soal pokoknya kita tahu, ya gaji ini akan naik. Macam mana gaji itu nak dinaikkan oleh pihak majikan? Mampu tak dia? Apa jadi kalau syarikat mereka ni adalah syarikat yang kecil atau sederhana? Masa zaman COVID pun dah susah. Baru nak hidup balik, lepas tu kena tanggung kos yang lebih tinggi disebabkan oleh dasar kerajaan. Saya tak kata dasar tu buruk langsung. Tapi bagaimana kalau dia kata nak umum 1,700, siapa yang patut bayar? Bila nak bayar? Ini soal-soal yang teliti, ini tidak disebutkan dalam manjauan. Saya tak tahu, mungkin akan diumumkan kemudian dan sebagainya tadi. Soal dulu pasal penyerasan harga subsidi diesel. Menteri Umum dalam Parlimen, Menteri Keuangan dua, ini tidak akan menyebabkan kenaikan kos barang-barang. Itu tak realistik. Turun ke bawah, tengok sendiri. Barang sudah naik dan tidak akan turun. Biasa kalau naik tak turun, tak pernah turun pun. Jadi ini faktor-faktor yang paling besar yang saya ambil kira terhadap belanjawan ini. Ada langkah-langkah yang positif, itu saya tak nak sebutkan, tapi ada isu-isu besar soal-soal kenaikan kos sara hidup, soal kenaikan gaji minima, itu isu-isu yang perlu diteliti dengan lebih mendalam supaya kalaupun ada langkah untuk menolong rakyat, maka rakyat yang dah ditolong itu tidak akan menanggung beban yang lebih besar berbanding dahulu. Saya tak pasti sama ada bantuan rahmah itu mengurangkan beban ataupun dengan sebab kos dah naik lebih besar pada bantuan rahmah, kesannya masih negatif. Bagi saya itu yang mungkin sedang berlaku sekarang. Macam kenaikan gaji minimum tu akan memberi kesan besar kepada majikan dan syarikat. Ada kemungkinan kehilangan kerja tu akan lebih meningkat bila kos meningkat. Itu satu daripada kebimbangan kita. Kerajaan kata okey, bila pertengahan tahun depan ke semua syarikat mesti naik. Macam kalau saudara pun ada sebuah syarikat tapi dah rugi bertahun-tahun, tapi terpaksa teruskan, setidak-tidak dapat menampung pekerjaan. Kalau dah lepas ni nak naik lagi, duit mana yang ada untuk membayar gaji yang meningkat? Ya, bunyinya bagus, tapi kesannya mungkin sebahagian besar syarikat tak mampu. Dan kalau mereka tak mampu, alternatif yang ada ialah untuk menamatkan pekerjaan itu atau memberhentikan pekerjaan yang menyebabkan ramai keluarga yang agak terkesan kerana tidak ada pendapatan. Adakah bantuan rahmah tu boleh menyelesaikan masalah? Saya tak fikir begitu. Itu isu. Jadi maknanya sesuatu dasar yang kerajaan sekarang nak buat tu, dia kena teliti halus dulu. Ada yang tak jelas dalam belanjawan tu, ada benda yang tak jelas. Kita tak tahu. Cukai-cukai yang nak kenakan, apa lagi, ada yang akan bertambah dan sebagainya itu. Sebahagian diumum, sebahagian tak dinyatakan terperinci. Soal RON tu nak naik berapa, nak turun berapa, kita tak tahu lagi. Tapi dia kata nak buat tahun depan. Jadi ini faktor-faktor yang menjadi isu yang rakyat rasa bimbang. Kalau dalam keadaan terkini dan ke hadapan, mereka akan menanggung bebanan hidup yang lebih susah lagi. Cabaran sekarang kepada Perikatan Nasional yang mana Bersatu dan PAS dan lain-lain akan berhadapan dengan yang boleh kita katakan giant Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang bergabung. Gabungan itu sekaligus akan melihat pengundi akan meningkat. Cabaran besar kepada Tan Sri macam mana? Ya, kita ambil kira untuk trend keputusan pilihan raya yang lepas sebagai contoh. Tapi saya nak ingatkan bahawa PRK yang berlalu itu adalah PRK. Dia ada berbeza sentimen. Bila ada pilihan raya umum, maka berbeza sentimen dengan pilihan raya kecil. Kecil itu satu kawasan, umum. Pasal bila ada PRU atau PRM yang lepas, dia melihat akan ada perubahan kerajaan. Jadi saya fikir situasi akan berlaku sama ada dalam PRU ke-16, sentimen rakyat masih kekal, tidak puas hati, marah macam-macam dengan tindakan-tindakan yang telah pun dibuat oleh kerajaan. Ini nanti akan dilihat diterjemahkan dalam PRU yang akan datang.
Bagi kami berhadapan dengan soal ini. Pasal soal sebagai pembangkang, itu tak boleh kita elakkan. Tetapi kalau kita lihat rekod pencapaian PN yang lepas, dalam keadaan yang telah kita lalui masa lalu, dan lepas tu PRN 6 buah negeri, maka kita telah dapat menguasai hampir 70 ke 80% sokongan pengundi Melayu Islam dan Bumi Putera. Ini rekod ada dalam keputusan pilihan raya. Yang kita tidak dapat menarik sokongan itu daripada masyarakat China dan India. Itu faktor yang ada. Sekehadapan nanti macam mana keadaan? Bolehkah situasi yang saya sebut di pecahan sokongan itu kekal begitu ataupun akan ada bertambah? Keduanya, bila kata ada gabungan PHBN tu, ini adalah diujiannya di peringkat yang disebut PRK. Ya, PRK. Kalau PRU macam mana? Adakah mana orang UMNO yang telah menyokong UMNO itu akan terus sokong disebabkan waktu itu dia melihat kesan daripada gabungan tu wujudnya DAP yang ramai sudah rasa dan lihat lagi apa sikap mereka dan apa yang mereka telah lakukan yang menyebabkan timbul banyak kebimbangan di kalangan orang Melayu Islam dan sebagainya tentang campur tangan mereka. Nak kata campur tangan pun campur tangan, memang mereka sudah berkuasa dan dengan sebab kekuasaan yang ada, mereka gunakan kedudukan mereka untuk mempengaruhi ikut dasar mereka, dan dasar mereka kita tahu tidak selagi dan secocok dengan dasar Bersatu ataupun dasar UMNO ataupun dasar PAS dan dasar orang Melayu. Jadi sebab itu saya fikir akan sampai ketika masa bila pilihan raya hal ini akan terlerai. Tetapi kita juga tahu sebagai pembangkang kita perlu bekerja mungkin 10 kali lebih keras. Tak boleh orang kata take for granted. Termasuk negeri-negeri yang di utara yang kita sudah kuasai sepenuh. Ada beberapa buah macam seperti negeri di Pahang dan Perak yang kita kalah hanya majoriti berapa kursi, 3-4 kursi. Dan juga di Selangor. Soalnya sama ada situasi itu boleh bertahan dan perbaiki ataupun tidak, ini yang kita akan lakukan dalam tempoh 2 ke 3 tahun ke hadapan. Tapi Tan Sri, apa yang dilihat di luar? Kerajaan, ya betul, satu tetapi pembangkang dilihat macam lemah. Tan Sri sedar benda ini berlaku dalam pembangkang? Itu saya dah analisa. Dia begini, nak kata kita lemah pasal kita tak bersuara pun tak betul. Mungkin fakta yang kita ambil kira soal kuasa media sosial dan pihak kerajaan dan yang rakan-rakan mereka itu mempunyai alat komunikasi mereka seperti surat khabar, cetakan dan sebagainya. Jadi yang penting bagi kita ialah meningkatkan keupayaan kita dalam bidang media sosial, menghebahkan secara meluas. Sebenarnya dari parlimen kita dan juga ketua-ketua parti kita bersuara. Saya bersuara selalu. Tapi Sina tak akan bawa semua suara kita. Ada kalau ada 10 bawa satu. Jadi berbanding dengan keadaan yang sebenar, realiti sebenar dengan apa yang kita nyatakan, dengan apa dilaporkan, tak setara. Di sana kalau benda yang tak elok tak itu pun dilaporkan juga. Saya faham itu realiti media yang kita hadapi pada hari ini dan kita tak nak salahkan media. Jadi itu satu perkara. Jadi apapun bagi saya kita akan ambil kira faktor itu, perkuatkan lagi jentera kita khususnya dalam bidang media sosial, comms kita, meneliti dengan lebih mendalam bagaimana penyampaian kita boleh berkesan. Kami tidak menyekat dan menghalang sesiapa kalangan pemimpin politik bersatu ataupun perikatan untuk menyuarakan hal. Itu tak ada. Tak ada keluar perkeliling kata kamu tak boleh bersuara. Cakaplah apa yang penting supaya rakyat tahu apa yang menjadi asas perjuangan kita. Perkukuhkan lagi media sosial, pasal itu saja yang kita ada untuk memberikan gambaran yang lebih tepat apa yang menjadi perjuangan kita. Jadi perbandingan mengatakan kerajaan kuat dan kita lemah itu tak berapa tepat. Kerajaan pun tak kuat. Masalah mereka bila kita suarakan, mereka tak dengar kita punya pandangan. Dia buat orang kata pandai-pandai aja. Yang kita suarakan soal kos sara hidup. Dan Perdana Menteri kata bahawa belanjawan ni akan menangani isu kos sara hidup. Betulkah? Itu soalnya. Kita dah cakap dah macam-macam, tapi masih berlaku, malahan lagi terbeban situasi sekarang kalau dibandingkan dahulu. Jadi adakah itu kerana kita bersuara ataupun kerajaan tidak bertindak? Kan? Macam isu soal beras. Saya dah bercakap beberapa kali dekat parlimen, Mak Sabu ada di depan tu, isu beras tempatan hilang. Sampai hari ini tak selesai. Tapi kalau program Rahmah, ada pula beras
tempatan. Orang tanya, mana pergi beras tempatan? Tak terjawab sampai hari ini. Kalau Perikatan Nasional berkuasa, mungkin dalam tempoh sebulan kita dah selesaikan masalah. Ini apa sebab? Adakah kerajaan bersekongkol dengan pihak pembuat, pengeluar, pengedar dan sebagainya, atau apa yang kerajaan buat? Tak ada penyelesaian sampai hari ini. Contohnya, kita tak suara, dah bersuara selalu. But because the government is weak, takkan dengan sebab government is weak, maka dikaitkan dengan soal pembangkang yang weak. Nak kata government is strong, is not really strong. Itu pandangan saya lah. Ini mungkin soalan ni agak klasik sikit lah orang Melayu, Tan Sri. Tan Sri tak ada impian ke macam Tan Sri, Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Ismail Sabri pergi melawat sekali, tiga-tiga bekas Perdana Menteri pergi melawat Pak Lah yang agak kurang sihat sekarang? Tak ada impian sekali? Ya, itu betul. Betul, tak adalah patut nak datang 3-3-4-4 itu sebagai menghormati. Betul lah, saya minta maaf lah. Saya tak melawat dia. Sekarang ni saya tengok dia tak. Saya tengok dia kata dia pergi Maha. Dia ingat pasal Maha tu, saya mulakan dulu. Itu. Tapi betul lah, kita cuma berdoa. Mudah-mudahan Tun Abdullah terus kekal sihat, panjangkan umur. Walaupun keadaan sekarang ini tidak sebegitu baik kalau bandingkan yang lepas. Okey, Tan Sri, setakat ini kita punya sesi interview dalam program Sinar Harian untuk hari ini. Terima kasih untuk masa yang lebih kurang hampir sejam, Tan Sri, untuk sesi ini. Sekian, Tan Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.